juga untuk buat projek solo tu. Nanti saya akan cerita pasal projek solo tu. Dan itu antara event-event yang mungkin orang nampak yang diorang update sendiri. Dia update, Acap update, ke kawan-kawan yang lain, Crystal update, semua orang nampak kat Facebook diorang kan. Yang ini satu lagi, kalau saya masih dalam konsep plan ataupun perancangan awal, satu benda ni saya nak tunjuk. Ini album sah yang telah dijual pada tahun lepas. Rodi Crystal petikan melodi selawat dah pun dijual di pasaran tanpa berbincang dengan saya, tanpa meminta persetujuan pun dengan saya, tanpa buat apa-apa pun. Tahu-tahu je dah keluar dan promosi. Saya masih lagi tak kisah. Dan ini kenapa berada dekat tangan saya? Sebab saya tolong jualkan. Saya tolong jualkan, saya support kawan-kawan saya. Maksudnya masa Dan pergi buat bazar semua tu ke? Jualkan? Itu antaranya. Yang paling latest adalah saya pergi persembahan solo bawa di Sabah. Dia sendiri minta tolong saya untuk jualkan, sebab saya masa tu saya buatkan t-shirt. Tak banyak pun, dalam 20 line, 30 line. Itu syarat je buat duit tiket belanja makan orang balik kat situ kan. So jual lah t-shirt. So di samping itu saya juga menjual CD beliau. Laku tak laku tu belakang cerita, takkan saya nak memaksa kan. Cuma saya hanya nak bagi tahu saya sendiri tolong jual, saya support kawan-kawan saya. Ini dah terjual tahun berapa yang? Tahun 2015. 2 tahun lepas. Ini bukti dia. Saya tak kisah lagi. Dan ada satu lagi yang diupdate oleh kawan-kawan saya, diorang juga dah menyertai saya. Yang ini saya kurang pasti, tapi saya nampaklah status diorang macam dah join badan kerajaan, ikut event sana sini, ikut event kerajaan, macam diorang dah kerja tau. Diorang dah macam kerja. Ada gaji bulan ke apa saya tak pasti. Ini saya bagi tahu hanya kesimpulan saya daripada gambaran yang diberi dalam Facebook, Instagram diorang. Boleh check sendirilah nanti. Itu pun tak ada apa-apa perbincangan, tak ada apa-apa persetujuan kan. Kawan-kawan saya pun antara ahli kristal yang perlu tahu dia orang punya. Kadang-kadang saya cakap tanya saya jadi macam orang bodoh kan. Contohnya macam dah minggu kelima masih lagi tak nampak kawan-kawan saya datang beri support kat saya kat GV ni. Orang tanya saya, tapi saya ni sejenis yang tak pandai nak buka air. Saya hanya cakap mungkin dia orang busy, dia orang sibuk dengan kerja-kerja masing-masing. Sebab kita orang pun memang pernah bercakap, saya sendiri pernah bercakap, kalau kau ada rezeki kau pergilah, tak apa. Aku kalau ada aku pergi, sebab kita masing-masing ada tanggungjawab. Saya pernah katakan begitu. Cuma konsepnya mungkin bukan perbincangan rasmi lah. Itu antaranya. Dan sebenarnya saya memang selalu jadi orang yang terakhir untuk tahu benda-benda yang saya bagi tahu semua tadi tu. Daripada awal sampai habis saya selalu jadi yang terakhir. So bagi saya, kenapa pula bila saya cuba plan macam ini masuk GV perlu bincang dengan diorang pula? Kenapa bila time saya nak buat benda-benda macam ni perlu bincang dengan diorang? Itu yang saya rasa macam pelik. Cut it short. Jadi masalah ni sekarang, apa juga perancangan yang awak buat, awak tidak bind, awak tidak terikat dengan sebarang kontrak dan undang-undang, which is setiap anggota Crystal bebas untuk buat apa saja. Jadi sekarang Crystal masih wujud atau tidak? Crystal masih wujud di persembahan pentas, kecuali kalau tak ada apa-apa jemputan. Kami masing-masing pergi ikut rezeki masing-masing lah. Siapa ada rezeki jalan dulu. Saya ada rezeki, saya jalan dulu. Okey, bila awak bersikap terbuka begini dan apabila Rodi menyerang awak kembali, sekarang ini situasi bagaimana antara awak dan Crystal, awak dan Rodi? Tak tahulah sebenarnya. Okey, saya sebut sikit je. Sebenarnya saya dengan kita masing-masing ada kontak nombor. Ada telefon, ada Instagram, Facebook, semua ada. So saya rasa tak ada salahnya kalau dia bertanya dulu pada saya, apa kau buat statement macam ni? Dan saya mungkin boleh cakap, sorry lah, aku hanya bagi tahu plan.
sebab wartawan tanya aku dekat GV. So every week Aku nak GV. aku dekat GV. Mungkin saya boleh cakap macam tu. Aku dekat GV. So korang kena faham lah, tiap-tiap minggu ada press yang ada. Kalau nama aku kena panggil, dia orang akan tanya apa projek seterusnya, apa Alam punya plan untuk masa akan datang selepas GV. So saya tak boleh lari daripada semua tu, kan. So at least kalau dia orang bertanya pada saya dulu, at least saya boleh cakap macam itulah, kan. Saya pun boleh sorry lah kalau aku tersalah statement macam itu, kan. Cuma saya boleh bagi itu plan saya bila ditanya. Boleh saya sambung? Boleh. Sikit je lagi. Lambat sangat lah. Okey. Banyak ni. Sebab saya hanya membalas apa yang dikatakan. Okey, kalaulah saya ni menyertai GV ni baru sebulan, dia orang dah katakan satu statement dia orang yang dikeluarkan kat mana saya lupa. Tunggul selama sebulan ni saya dah 18 tahun dah jadi tunggul dalam band ni. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak pernah cakap benda ni. Sebab saya memang tak pernah nak merungut yang macam-macam. Cuma bila saya ditembak macam ni, saya rasa macam kenapa sampai macam ni, kan? Okey. Sorry. Saya cut short banyak benda, lajukan sikit Okey. Ada yang tanya saya bergaduh ke sebenarnya tadi, kan? Okey, sebenarnya bergaduh tu lumrah lah, kan. Saya anggap benda tu macam kita nak membesar. Tapi sebenarnya cerita saya ni memang dah anggap dia orang macam family saya. Family saya dekat kampung. Bapak dia bapak saya. Dia yang daripada awal, okey, didik kita orang. Cara dia orang macam askar. Okey, sampai sekarang masa tu memang kita orang pegang betul-betul kuat-kuat. Tapi saya sempat lagi tau, dalam sibuk-sibuk saya ni, saya masih sempat lagi wish hari pertunangan dia, okay, dengan pasangan dia tu. Dan mohon maaf sebab saya tak dapat hadir, sebab program dia semua buat bila saya masih di sini. Tapi itulah, saya just share. Bukan nak memburukkan, bukan nak memanaskan lagi benda ni. Cuma saya agak terkilan lah. Okay, saya boleh buat apa saja, wish apa semua. Tapi cuma satu je lah, saya nak katakan macam mana relationship tu nak dikualitikan. Kalau saya sendiri terlantar dekat hospital 8 hari tanpa jenguk pun, hanya telefon, bila Lan keluar, next show sekian-sekian. Saya sahabat, saya anggap dia orang saudara. Itu saya rasa. Tapi itu memang saya terkilan. Tapi saya simpan, masih simpan. Minta maaf banyak-banyak. Mesej terakhir dia memang 15 hari bulan lepas, bertanyakan jadual show dekat wife saya. Jadual saya free ke tidak untuk next show. Dia tanya 15 hari bulan dan statement tu keluar 20 hari bulan. 5 hari je. Kenapa 15 hari bulan tu tanya pasal show boleh, tapi kenapa 20 hari bulan tu kau tembak aku terus? Okay, sorry. Okay. Memang ini cerita pasal projek solo. Memang saya ada cakap, macam saya cakap tadi. Tapi saya cakap itu projek solo. Saya tak cakap saya tinggalkan band. Faham kan? Bila cakap projek solo, mesti kita nak fokus selepas tu. At least mendapatkan sedikit kejayaan pun dah cukup. Dan selepas tu, saya akan fokus balik pada band. Benda tu saya rasa macam lumrah. Banyak orang buat macam tu. Banyak penyanyi yang buat macam itu. Special project untuk solo dan tiba dia come out dengan band. So benda tu, senang cerita, pada era sekarang ni untuk survive, saya rasa tak boleh tumpukan pada satu benda. Saya cuba buat macam-macam. Okay, saya berniaga juga selain benda tu. Okay, untuk tambah lagi, keluarga saya makin besar. Sebab tu saya pilih jalan untuk buat satu projek solo. Maaf, saya memang tak pernah terniat langsung pun nak kata tinggalkan band. Okay. Okay. Satu lagi, bila dia orang cakap kalau saya tak ada, macam mana dia orang nak cari makan? Korang sendiri boleh tengok kot. Kalau saya tak ada, dia orang pergi mana? Kan? Banyak kan? Orang production sendiri bagi tahu saya, dia orang pergi session sana sini, tak ada pula saya, tak ada pula bagi tahu saya, tak ada pula jemput saya, tak ada pula kongsikan rezeki tu dengan saya. Okey. Okey, saya juga support ini cerita saya nak support. Apa saja program dia orang dekat program TV, contohnya event raya ke apa, saya ada butik. So saya dapat surat untuk minta sponsor pada dia orang untuk perform tu kan. Saya sponsor lagi baju-baju tu. So kat mana lagi rasa bukan supportive support tu daripada saya. Okey. Satu lagi, kalau diorang cakap diorang nak rehatkan saya, benda tu saya tak boleh nak buat apa. Itu buah fikiran diorang. Diorang majoriti. Ayah dia pengasas Crystal. Okay. Rodi anak.
dari Kristen. Acap drama, tetap anak dia anak pengasas. So diorang majority, saya minority. Apa boleh saya cakap? Okay. Saya punya suara takkan dengar apa-apa. Saya aku. Saya tak boleh nak cakap apa benda macam itu. Dan satu lagi, ini semua memang statement balas. Isu nasihat orang lama tu memang saya tak nak tahulah siapa orang lama tu kan. Cuma kalau benda tu saya rasa kalau dia dengar lagu Tok Nasir pun saya rasa boleh faham kot. Contohnya dalam baik-baik lirik tu cakap kalau masuk rumah orang bawa otak, jangan bawa pisau. So bagi saya isu orang tengah ni, orang lama yang bagi idea macam ini ibarat mengapi-ngapikan, memanaskan lagi keadaan. Sedangkan benda kecil masih boleh bincang. Benda masa macam mana pun masalah still kita kena selesaikan. Kalau kita fikirkan masalah tu tak selesai bagi saya. Okay? Dan sedikit pesanan untuk semua kawan-kawan saya, terutama Kristal lah. Dan nak masuk 2 dekad sebenarnya dalam industri, dah 18 tahun. Saya memang ada perancangan untuk 20 tahun Kristal. Bila dia dah jadi macam ini, saya tak tahu nak cakap apa. Saya hanya minta diorang lebih bijak untuk buat keputusan, lebih matang. Dan saya rasa macam mana nak cakap tak apalah, saya anggap diorang semua ni, dan saya hanya berdoa kepada diorang semoga apa yang diorang cuba buat memboleh membuahkan satu kejayaan yang besar lah. Sebab kalau saya rasa langkah diorang ni untuk terus maju, saya sokong. Dipendekkan cerita, Lan masih berminat lagi tak nak join Kristal atau tak? So sekarang ni because dia pula cakap merehatkan, adakah merehat itu memberi makna mungkin both of you boleh lagi bekerjasama, rehatkan buat sementara, kalau dibuang that's a lain cerita. So Lan sendiri melihat konotasi direhatkan tu bagaimana, dan adakah perkara ini Lan dah kecil hati ataupun rasa baik tak payah bekerjasama langsung, tapi Lan rasa macam direhatkan maknanya kita boleh bekerjasama lagi, Lan interested untuk bekerjasama lagi? Terus terang saya cakap, saya memang dah kecil hati, tawa hati. Bila saya diserang dengan cara media sosial, benda ni boleh bincang dalam tertutup, tapi dibesar-besarkan sampai seantero Malaysia tahu hal ni. Saya banyak pertanyaan adik-beradik apa semua kan, tanya benda hal ni. So, saya rasa saya memang tahu hati. Cuma apa yang saya boleh katakan kat sini, saya memang tak nak beri apa-apa kenyataan lagi dah. Selepas ini kalau ada masih isu yang berbangkit, memang saya tak akan bagi kenyataan. Dan saya harap kalau masih ada juga perkara berbangkit ataupun saya membalas lagi, saya satu je permintaan saya, cek hati lah. Cek hati, periksa hati. Itu saja, permintaan saya satu je. Kalau boleh tak ada perkara yang berbangkit lagi. Dan satu je lagi sebelum saya jawab balik soalan orang ini secara rasminya lah, dan berhadapan semua saya buat live pun dengan kawan-kawan media semua. 18 tahun dah saya bersama dengan diorang. Memang rasa berat hati, rasa sedih memang ada. Okay. Tapi ini saya tak pernah kena macam ini. Minta maaf, saya tak pernah buat hal dalam industri. Saya rasa saya sangat sedih. Saya sangat sayangkan band saya Kristal. Dengan rasmi lepas semua, memang saya mohon untuk undur diri. Minta maaf sangat-sangat. Saya dah tak boleh. Saya kena ada orang. Yang orang cakap kita orang macam adik-beradik kan? Tapi itu saja yang boleh saya cakap hari ini. Saya dah tak boleh. Minta maaf. So dengan keputusan peminat macam mana yang mengikuti Kristal daripada awal lagi? Saya harap dia orang hormati keputusan saya je lah. Sebab saya rasa saya tak pernah teringat pun, tak pernah termimpi pun untuk menghampurkan peminat. Dan saya boleh harap dia orang sokong sama ada saya secara solo ataupun kawan-kawan saya berjuang dalam industri.
dalam industri tak pergi mana pun, lama-lama kita jumpa juga. Saya tak ada masalah untuk tu. Cuma saya boleh katakan saya itulah pendirian saya untuk hari ini. Itu. Tetap dan sekian. So, so lepas ni so lepas ni bila LAN muncul, bila okey kita orang dah akan keluarkan benda ni nanti. So bila dah keluarkan benda ni nanti, LAN tidak mahu lagi bersama dengan Kepulauan Kristal. Esok kita nak panggil LAN apa? Itu soalan saya. Okay, sorry Gurauan Nabil tu Gurauan Nabil lah. Saya tak ada apa-apa keputusan, tak pernah cakap apa-apa, tak ada perbincangan langsung sebab saya rasa saya tak pernah rancangkan benda tu. Okay, seperti yang sedia maklum, saya hanya rancangkan saya nak buat projek solo saya. Okay, tak ada makna langsung saya nak cakap saya nak tinggalkan, saya nak makan seorang, tak ada. Tak pernah rasa pun macam tu. Cuma saya rasa nak cuba benda baru dan nak cakap nak cari rezeki lebih. Keluarga makin besar, ekonomi makin orang cakap kena kuat. Saya seorang bapa yang nak masuk 4 orang anak. So saya rasa saya kena kerja kuat. Okay. So lepas ni diorang akan persoalkan juga branding Kristal mereka punya. tak apalah, tu saya akan aturkan hari demi hari lah, waktu demi waktu. Saya cuba sesuaikan macam mana apa yang boleh. Saya tak terfikir apa-apa pun. Saya blank. Itu je. Kenapa pilih saat ini untuk ceritakan, maaf saya guna ayat ni, pekung-pekung lama yang terbuku tu? Minta maaf, saya tak buka pekung sesiapa pun sebenarnya. Saya hanya membalas statement awal daripada Rodi sendiri. Bukan saya pilih masa ini, cuma saya rasa sebelum ini pun hari-hari 2-3 hari sebelum ni je saya rasa saya tak boleh fokus apa-apa, saya tak boleh jawab apa-apa. Saya kat sini, semua yang masuk ni tahu stres dia macam mana, lagu yang dapat tu kita praktis ke apa semua kan. So saya rasa saya perlu ruang, saya perlu masa untuk saya cakap benda ni. So saya rasa memang sesuai hanya hari ini, sebab saya tahu selepas habis persembahan tu baru ada sidang media. So saya tahu saya akan dipanggil untuk menjawab semua benda-benda ini. So saya tak ada hari lain, saya tak ada masa lain. Sedangkan dalam GV ni kita orang hanya ada cuti 1 hari, Isnin sahaja. Selasa kita orang dah dipanggil untuk studio, check key untuk lagu seterusnya. Lepas tu hari Rabu kita orang ada kapsul dan apa-apa saja plan drama ke benda yang berkaitan dengan GV. Kita orang memang tak ada masa langsung. Stres pun tak ada, anak pun tak jumpa. Hari Isnin je bangun, balik ni pukul 7 pagi besok, anak dah ketuk pintu. Layan dia orang sampai petang, sampai malam. Tu rest balik kalau ada masa. Lan, macam mereka cakap, mereka ada terima nasihat daripada orang lama untuk berusia macam Las ni. Bila dia jadi macam ni, ada tak macam orang lama yang menasihati Lan untuk mengambil langkah sebagai pengacara? Ada juga beberapa rakan kita orang, memang rakan-rakan GV pun cakap minta saya bersabar, minta saya fokus pada GV sebab dia orang tahu sendiri stres dia orang macam mana. Sama, kita orang sama. Hanya boleh dia orang nasihatkan, kalau boleh bincang, boleh bincanglah. Tapi bila saya menceritakan sedikit demi sedikit hal-hal yang saya ceritakan kali lagi, dia orang boleh faham kenapa saya tak nak, bukan tak nak bincang dah, tak boleh dah. Saya dah kenal dia orang A to Z. Bukan saya nak memburukkan, tapi itu nyata. Saya 18 tahun. So lepas ni bila dah keluar statement macam ni, Lan lah undur diri. Andai ada perbincangan lagi selepas ni dengan diorang,